Hai, bertemu lagi kita dalam segmen OUM Live versi PKP. Bersama saya pengacara anda pada hari ini dan tetamu jemputan kita, Encik Al-Said bin Uthuhkara 95060312537101 yang merupakan timbalan pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat OUM Negeri Sabah. Pada petang ini, kita akan membincangkan topik berkaitan cabaran komunikasi antara budaya dan keberkesanannya dalam kalangan penduduk di Malaysia. Apa khabar Encik Said? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Ya, sama-sama Encik Said, sama-sama. Baiklah, jadi kita berbalik kepada topik kita hari ini. Apakah makna komunikasi menurut perspektif Encik Said? Dan apakah pula hubungannya dengan budaya? Okey, komunikasi ini merupakan proses menyampaikan maklumat melalui mesej, pertukaran fikiran, pertuturan penulisan, isyarat mahupun daripada tingkah laku. Secara dasarnya, proses ini terjadi sendirinya apabila wujud interaksi antara dua individu. Manakala budaya ni pula boleh ditafsirkan sebagai perlakuan seperti sikap, nilai dan kepercayaan yang diwarisi sejak turun-temurun. Baiklah Encik Said, jadi apakah hubungan antara komunikasi dengan kebudayaan? Secara dasarnya, elemen budaya dan komunikasi ini saling terikat rapat antara satu dan lain bagi memenuhi keperluan hidup manusia dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai contohnya, interaksi budaya dalam kalangan individu Melayu dan Cina di dalam organisasi yang sama. Baiklah Encik Said, berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Encik Said tadi, adakah terdapat cabaran antara budaya ini? Ya, sudah semestinya. Dalam konteks negara Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan juga budaya, komunikasi dan budaya ini tidak dapat dipisahkan kerana kita saling memerlukan antara satu dan lain, terutamanya dari aspek ekonomi, sosial dan juga politik. Dan daripada apa yang saya lihat, dewasa ini kesedaran untuk memahami antara satu sama lain itu semakin jelas dan kepentingannya dalam menjadi asas utama dalam kehidupan bersosial ataupun kehidupan bermasyarakat yang sentiasa memerlukan antara satu sama lain. Ya, saya setuju dengan pernyataan Encik Said tadi. Sememangnya kita tak dapat mengelakkan komunikasi antara budaya ini kerana Malaysia ini terdiri daripada pelbagai etnik, agama, bangsa dan budaya. Jadi, Encik Said, apakah cabaran komunikasi antara budaya dalam kalangan penduduk Malaysia pula? Antara cabaran yang dihadapi dalam komunikasi antara budaya dalam kalangan penduduk Malaysia ini, kita boleh lihat melalui tiga aspek yang utama. Baiklah, salah tafsir ini berlaku apabila kegagalan memahami dan menginterpretasi maklumat itu dengan baik, sekaligus membawa kepada kegagalan intersubjectivity, iaitu proses yang melibatkan perkongsian sesebuah cerita dan kefahaman mereka. Yang kedua, stereotip ini berlaku apabila seseorang cuba meramalkan dan menjangkakan mesej yang diterima daripada seseorang yang berlainan budaya dan bahasa. Yang ketiga, iaitu etnosentrisme, iaitu merujuk kepada sesuatu perasaan yang kuat yang mengatakan pernyataan ataupun keputusan dirinya adalah sangat tepat dan mereka ini mempunyai sifat diskriminasi yang tinggi, yang mana mereka merasakan mereka adalah kumpulan yang terbaik daripada kumpulan budaya yang lain, sekaligus boleh membawa kepada perpecahan kaum dan juga komunikasi akan terhalang. Baiklah Encik Said, bagaimana pula keberkesanan komunikasi itu dalam kalangan rakyat Malaysia? Pada pandangan saya, komunikasi antara budaya di negara Malaysia ini masih berada pada tahap yang sederhana. Ini kerana orang Melayu lebih gemar menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri untuk berkomunikasi sesama mereka. Manakala orang Cina pula, mereka menggunakan bahasa Mandarin sebagai pertuturan dan juga bahasa dialek yang lain, dan mereka ini mempunyai jurang perbezaan yang amat ketara. Lantaran orang Melayu tidak boleh berbahasa Inggeris dengan fasih. Begitu juga dengan orang Cina, tidak mampu berbicara bahasa Melayu dengan baik dengan orang Melayu. Sudah semestinya akan wujud jurang perbezaan bahasa yang amat ketara. Walau bagaimanapun di Malaysia secara amnya kita dapat melihat orang Melayu, Cina dan India boleh hidup sesama mereka dalam sebuah masyarakat
yang berbilang kaum dan bangsa, kerana rakyat Malaysia terkenal dengan kehidupan yang harmoni. Sebagai contoh, di negeri Johor terdapat orang tua Cina yang mampu berbahasa Jawa dengan baik. Ya, saya setuju dengan pendapat Encik Said tadi. Diharapkan kita sebagai rakyat Malaysia dapatlah sama-sama menghalang jurang komunikasi antara kaum ini terus berleluasa di Malaysia ini dan dapat menikmati perpaduan kaum yang sebenar. Terima kasih Encik Said atas perkongsiannya pada sebelah Terima petang kasih ini. juga kerana menjemput saya. Baiklah sidang penonton sekalian, sampai di sini sahaja segmen kita pada hari ini. Diharapkan akan memberikan manfaat yang baik kepada semua. Assalamualaikum dan goodbye.